Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Syami Syamsuddin ataupun Syabi Gama. Saya Uzair Fazli ataupun Jet. Wah, dah lama kita tidak merekod podcast. Kembalinya kita ke rutin biasa. Rutin biasa, apa kita kata, hobi lah. Kita mula sebagai nak sembang-sembang ni hobi je. Betul. Jom sembang Ya. Sebab sebenarnya masing-masing sibuk Betul. Aku rasa dah dekat 2 bulan Sebulan dah lepas, yang pasti. Lepas tu mungkin sebulan lebih dah nak masuk 2 bulan lah. nak masuk 2 bulan masuk 2 kita bulan lah. Tak rekod 2 bulan kita berehat. Setelah habis je exam, lepas tu 3-4 hari cuti, lepas tu kena pergi ke intern. Ya. Lepas pergi intern, PRN pula. Time tu PRN pula. Wah, memang lagi barai kita kata. Betul. Jadual pun kata. Dan selain daripada tu, kita juga nak, orang kata apa, nak mempersiapkan mental dalam proses transisi daripada belajar ke proses nak masuk ke alam pekerjaan. Alam dewasa lah, dewasa, kata, betul. Kan? So macam mana? Jack, apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Syami okey? Saya macam ni lah. Okey lah kot. Sebenarnya ni kali kedua jumpa Syami. Kali kedua. Kali pertama dekat Penang. Ya ke? Penang. Oh ya, exactly. Itu pun just bagi kasut. Bagi kasut. Sempat lepak lah. Malam sempat tu lah. ya. Ni kali kedua, ni kali ketiga jumpa Syami. Dalam masa 2 bulan tu lah. Masa 2 bulan. Dan berehat daripada podcast tu Betul. Cuma yang itulah nak kata, kita kena teruskan juga podcast. Sebab ini adalah komitmen kita untuk memberikan kupasan, keterangan dan penerangan kepada kawan-kawan kita secara santai lah kan. Ataupun tentang beberapa isu. Ataupun more tu santai punya sembang petang-petang punya sembang kan. Okay. So kita nak terus tengok apa yang kita nak cakap tentang hari ni. Ada apa nak cakap lagi sebelum kita mula? Yang penting kedua-duanya dah keluar sekejap. Oh, okey. Berita tu kita kena bagi tahu jugalah kan. Kedua-duanya telah pun keluar sekejap. Saya dah keluar sekejap ni dah lama. Bukanlah lama, saya lagi awal sikit daripada Jet lah, kiranya keluar sekejap. Lepas tu tiba-tiba beberapa, saya kata minggu lepas lah kot kan. Minggu lepas dapat berita pula, dia pula keluar sekejap. Bila dapat berita dia keluar sekejap, saya kata dia betul lah nak keluar sekejap kan. Tapi tak apalah. Kenapa Jet ni? Yang tu perlu dirahsiakan. Baru kita nak cucuk itu dia tak bagi kena tahu. di belakang tabir. Tapi yang pentingnya adalah kita masing-masing dapat berehat lah sekejap daripada terlibat secara aktif dalam politik. Memilih untuk kita keluar sekejap dan fokus on build our career and gain more experience, gain knowledge. Betul. Dan sampai satu masa mungkin kita akan terlibat aktif dalam politik. Mungkin masuk semula lah satu hari nanti. Jadi betul, tak dinafikan politik ni satu benda yang meletihkan, physically and mentally. Especially macam Jet menguruskan satu organisasi yang besar. Jadi saya tak nafikan benda tu. Tapi sukar lah kan. As of now aku masih ada lagi jawatan-jawatan tu. Cuma kita akan lepas habis tempoh ni nanti kita akan buat kerja untuk habiskan tempoh tu, jawatan tu. Kalau dah habis mungkin berehat lagi lah. Cuma apa yang sentiasa buatkan aku untuk terus tenang daripada berkejaran dalam dunia politik ni, apabila aku ingat balik, imbau kembali kata-kata daripada Pak Syekh. Daripada Pak Syekh, daripada Anwar Ibrahim daripada Anwar Ibrahim. Maybe orang tak tahu Pak Syekh tu adalah gelaran yang diberikan kepada Anwar Ibrahim. Yang mana beliau menyatakan pemimpin dia nak describe pemimpin ni, dia umpama besi di tepi laut yang menahan ombak daripada membadai tanah.
Besi ni kalau kita biar dia lama menahan ombak, lama-lama dia akan karat. Dan karat tu akan jadi rapuh, dan lama-lama besi tu akan patah, rosak dan sebagainya. Tapi ada kalanya besi ni daripada untuk kita nak dia kekal kuat, teguh, menahan badai ombak, kita kena ambil dia, ganti yang baru. Kita kena polish dia, kena asah dia dan sebagainya, kuatkan dia kembali, mana kita letak balik di tepi laut. Itu kiasan kepada pemimpin politik, daripada dia sentiasa terus menerus terlibat aktif dalam dunia politik, so, sehingga dia penat, dia rosak. Ada kalanya dia perlu keluar sekejap untuk dia gain some knowledge, gain experience, untuk dia persiapkan kembali diri dia untuk dia masuk balik dalam dunia politik. Bagi ruang jugalah kiranya kan kepada orang lain untuk berada di posisi itu kan. Politik can wait lah. Politik can wait. Saya tak pernah dengar kiasan tu. Kiasan tu memang ada. Itu memang ada. Ada. Bukan macam sembang. Tak ada. Ingat macam saya dengar betul aku tak pernah dengar. Boleh cari nanti. Boleh cari ya. Okey, nanti kita cari. Tadi itulah tentang isu keluar sekejap tu kan. Tapi tak apalah, kita masing-masing ada projek juga nanti kita nak buat kan. Ya, insya-Allah. Nanti tak apa, politik ni boleh tunggu. Kita akan, politik ni dalam kehidupan seharian. Cuma kita memilih untuk memakai baju apa dalam politik itu yang perlukan komitmen dan sebagainya. Jadi bercerita tadi tentang transisi kita kan. Maksudnya daripada alam sebagai seorang pelajar, lepas tu kita nak pergi ke dewasa ni kan. Jadi dalam proses transisi tu kita sekarang dalam tempoh intern kan. So kita nak cerita sikit lah kan sebelum kita masuk isu politik kan. Macam mana pengalaman intern. You can start first lah. Oh, pandai. You can start first. Oh, dia nak suruh ni, dia nak ambil template yang sama lah. Saya intern, saya boleh cakap lah, saya intern dekat parlimen. Lepas tu saya selalu cakap macam ni lah. Orang tanya, kau intern kat mana? Saya kata saya intern kat parlimen. Oh, dengan YB mana? Ke dengan speaker ke apa? Jadi ramai yang tak tahu sebenarnya di dalam parlimen ni, dia ada satu kita boleh masuk ke dalam parlimen tu untuk intern. Maksudnya tak perlu masuk dengan YB mana-mana pun. Kalau kau intern dengan YB tu, maksudnya kau intern dengan office dia, bukan dengan parlimen. Jadi macam saya ni dengan ada beberapa kawan lah kan, ada 2 orang lagi kawan daripada UKM, kita intern dekat situ. So kita orang akan kena rotate 3 department. So saya kata macam saya pun ingat mula-mula macam akan kena duduk pejabat speaker kan, duduk pejabat ni kan. Rupanya tak. Dalam masa 8 minggu kita intern tu, saya akan rotate 3 department. So saya pertama department research and library, kiranya bahagian penyidikan dan tu. So banyak buat kerja tentang tengok tentang sekarang ni kan parlimen institut, kita kata reformasi parlimen. Kita nak mengembalikan akta parlimen, akta perkhidmatan parlimen apa semua tu, ada banyak lagi lah kita tak cerita sini. Lepas tu banyak juga kami berhubung dengan parlimen di luar negara. Kiranya kita boleh kontak pakai email Mat. Apa dia? Kontak pakai email. Saya kontak House of Commons, United Kingdom. Oh ya. So saya punya supervisor kata lah, dia kata cuba awak emailkan je, dia mesti akan jawab. So saya email lah, saya kata kita nak tahu tentang beberapa standing order dalam dia punya parlimen. Lepas tu dia kata dalam sehari lepas tu dia balas dia kata ni. Rupanya kita boleh je bertanya kan. So pengalaman yang baru. Dan ada beberapa program yang saya join juga, which is sekarang saya dalam department bahagian pengurusan dewan rakyat. Lepas tu nanti ada bahagian pengurusan dewan negara. So baru lepas ada parlimen belia, parlimen mahasiswa. Tu nanti saya nak cerita nanti lah kan. So setakat ni pengalaman sebagai seorang penjawat awam. Do you enjoy? Do you enjoy? At the first place saya rasa macam saya tak nampak macam nak enjoy sangat lah kan. Sebab saya kata macam kita susah nak adapt. Tapi in the end saya enjoy benda tu. Enjoy means kita dah tahu flow dia kan. Kita nak buat ni, kita tahu macam mana nak mengelat. Kita tahu, bukan mengelat, dia ada masa senggang yang kita boleh gunakan untuk rehat-rehat gitu. Tapi in the same time kerja kena jalan lah. Dan kita tahu macam mana work culture di dalam perkhidmatan awam tu. Mungkin juga nanti kita nak cerita tentang work culture tu lah. Tapi kita takkan
dive deep kan. Nanti memang bahaya. Jangan. So itu my intro lah. My intro as for now. So kalau orang tanya saya kerja dengan parlimen, saya kerja betul-betul dengan institusi parlimen tu. Saya bukan cerita dengan ahli politik. Saya bukan intern dengan speaker. Sebab semua ni adalah orang politik juga. Betul. So saya betul-betul kerja dengan institusi tu. Jack intern kat mana? Cerita macam best. Cepat sungguh dia pass baton tak sedap lagi, tak puas lagi kita dengar ulasan dia. Kalau Syami orang kata intern dengan government, aku pun intern dengan government jugalah. Dengan pejabat Perdana Menteri. Yang bangun hijau. Yang kubah hijau tu. Tapi ramai orang yang salah faham. Orang cakap kalau aku intern dengan pejabat Perdana Menteri, I'm directly under Anwar Ibrahim. No. Tak, bukan. Sebab dalam pejabat Perdana Menteri, dia ada banyak juga department dalam tu. Dia ada unit pengurusan, dia ada unit pembangunan. Lepas tu dia ada bahagian setiausaha politik. Dia ada ketua setiausaha sulit. Lepas tu dia ada pegawai tugas-tugas khas dan sebagainya. Memang banyak. Jadi nak senang faham, pejabat Perdana Menteri ni dia macam White House jugalah. Which is dia satu institusi sebenarnya. Dia besar. Nak mudah faham, dia macam pejabat menteri. Cuma dia pejabat Perdana Menteri ni dia besar sikit lah. Dia ada 5 tingkat. Dan aku currently duduk di bawah pejabat setiausaha politik 2. So kalau orang tanya kerja apa, aku more tu memang kerja-kerja yang politik lah. Memang melibatkan politik. Iaitu sebagai contohnya media. Kadang-kadang tu dilibatkan dalam satu meeting, kena manage mesyuarat dan sebagainya lah. Cumanya kalau tanya dari segi pengalaman intern di pejabat Perdana Menteri, kita boleh tengok macam-macam perangai. Sebab pejabat supol kita akan sentiasa jaga politik PM kan. Ya, betul. So bila kita nak jaga politik PM, kita akan orang kata apa, berkomunikasi dengan rakyat-rakyat yang nak mohon bantuan, sumbangan, dana dan sebagainya lah kepada PM. Sebagai contohnya di rakyat Tambun sendiri ataupun di luar atas kapasiti Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. So dalam kita berkomunikasi dengan rakyat sebagai perantara dengan PM, itu macam-macam perangai yang kita jumpa. Yang ada yang memaksa-maksa, ada yang kita tak nak marah, bukan marah, kita nak jagalah hubungan semua tu, tapi pastikan. Kadang kita terpaksa tegas. So menarik lah, actually menarik pengalaman tu. Pengalaman tu menarik. Jadi sebelum Jack teruskan, saya nak tanya soalan susulan lah kan. Jadi orang kata selalu kalau kerja dengan government ni, betul ke kena buat photo state, kena bancuh kopi, beli makan? Adakah itu satu mitos ataupun ada terjadi ataupun ada sedikit terjadi ataupun macam mana? Itu biarlah. Biarlah menjadi rahsia. Tak adalah. Dia bukannya disuruh, dia kadang minta tolong. Tapi bukan skop kerja utama pun kan. Bukan, dan tak selalu pun. Dan aku anggap benda tu bukan satu paksaan dan sebagainya. Just rela lah. No, not really. Macam mana? Panjang trap aku. Tapi nak katanya, bagi aku tu hanya minta tolong. Macam kita minta tolong kawan-kawan kita lah. Sometimes contoh kita tak sempat ni, kita pun minta tolong dengan office mate kita. Akak boleh tak tolong ni? Berbudi bahasa lah. Itu maksudnya. So tak ada no issue lah benda tu. Tak ada pun. Bukan apa. Sebab kadang orang cakap the main task sebagai intern tu maksudnya kau kena bancuh kopi, kau kena buat photo state macam tu. So saya nak kata benda tu dia bukan skop utama pun. Dia part of our adventure dalam intern tu lah kan. Tapi saya macam Jack cerita tadi, wujud benda tu, saya pun kata saya ada je wujud benda tu. Tapi macam betul lah Jack kata, dia orang minta tolong kan. Macam kadang-kadang kita nak explore juga. Contoh kan, orang minta hantar surat lah kan.
kadang-kadang dia nak kita rasa pengalaman untuk berjumpa dengan orang di Betul. pengurusan lain. Betul. Macam mana kita nak build our, kita kata, personality dan juga work ethics tu. Macam kita jumpa orang kan, macam mana kita nak cakap, oh saya nak jumpa supervisor ni, saya nak jumpa HR, apa ni, head of department ni macam ni. Dan saya rasa pengalaman tu yang penting. So ada orang kata bancuh kopi tu, saya rasa kita kena ubah perspektif tu kan. To be honest, betul lah apa yang cakap, sebab aku pun pernah je kena hantar surat. Tapi benda tu bagi benefit dekat aku sebab aku dapat kenal dengan banyak macam-macam orang di PMO tu. Dan benda tu bila kita jumpa dekat luar, kita tegur, oh siap abang semua. Bagi aku normal lah. Benda tu tak ada masalah pun. Okay, Jad ada nak, sebelum saya nak itu, sebab saya rasa macam ni Jad, bila kita intern ni kan, kita belajar untuk, yelah sebelum ni kita bercita-cita nak masuk institusi tu. Contoh saya nak masuk parlimen, lepas tu Jad nak masuk dengan Perdana Menteri kan. Jadi saya rasa pentingnya adalah bila kita rasa kita bangga dan kita nak gah kan. Tapi kita dah sebulan kan, 4 minggu depan minggu kelima kan. Minggu kelima. Aku dah 2 bulan lah. Oh, dah 2 bulan kan. Dia lagi awal. Saya minggu kelima minggu depan, esok ni. Jadi apa yang saya belajar adalah macam mana kita nak kena adapt dengan culture dekat tempat kerja tu, dan juga macam mana kita nak be humble. Maksudnya kita ingat kita macam jadi, oh kau kerja dengan pejabat Perdana Menteri, kau kerja dengan parlimen, kau hebat gah lah kan. Tapi macam mana kita nak manage the expectation of orang, macam mana expectation untuk kita juga kan. Taklah macam kita kata dia kerja tugah ke apa, tapi bila kita lalui kerja tu lagi susah kita rasa. Betul kan. Exactly. So macam akhirnya kita dapat merasai perit untuk bekerja tu. Itu yang saya kata, kita orang muda kan kata. Bila aku duduk dan aku bersyukur sebenarnya daripada tim PMO sendiri memang sangat raikan aku untuk terlibat sama dalam proses tu, proses pentadbiran tu. Betul. Dia buatkan aku realize kepada dunia politik yang sebenarnya. Politik pejabat. Politik betul. politik luar, politik nasional dan sebagainya. Dan dia buat kita lebih terdedah kepada dunia sebenar lah, dalam konteks dunia politik. Itu yang lebih dan dia buatkan aku sedar yang tak mudah sebenarnya. Aku tak pernah lagi explore dunia lain, dunia kerja lain. Tapi as of now, apa yang aku boleh cakap dalam dunia pentadbiran ni sebenarnya tak mudah lah. Sebab kita bila dalam dunia pentadbiran ni, kita tak boleh berfikir macam mana kita nak menguntungkan kita saja. Kita kena fikir 2-3 langkah yang ke depan. Okey, selain daripada kita fikir macam mana kita nak menguntungkan masyarakat, kita kena fikir juga apa yang akan jadi kepada masyarakat dalam tempoh 10 tahun, 50 tahun ataupun 5 tahun, 10 tahun. Apa yang akan berlaku kalau kita buat benda ni. Macam-macam. Sebenarnya benda ni kompleks. So itulah, I learn a lot lah sebenarnya. We learn a lot, and in the same time we understand more. Kita faham lebih banyak. Dan sebelum kita nak gulung benda ni kan, untuk masuk ke isu yang seterusnya, saya nak cakap macam ni lah. Akhirnya kita menyedari, kita berdiri di atas muka bumi yang nyata. benar, yang nyata. Maksudnya dulu kan, ingat tak Jack, contoh kan, kita kan dulu aktivis pelajar kan. Maksudnya kita selalu jumpa YB minta dana. Jumpa YB nak buat program ni kan. Macam lepas tu macam saya pun dulu suka nak minta masuk parlimen apa semua kan. Kita akhirnya menyedari proses itu bukan semudah itu. Betul. Faham tak? Macam Jack kan menguruskan peruntukan untuk meluluskan sesuatu program dan sebagainya. Dan saya juga melihat sendiri bagaimana proses birokrasi dalam parlimen itu macam mana. It's not only about kita berjumpa dengan YB dan kita tangkap gambar. It's not about that. Maksudnya dalam tu saya melihat dengan mata saya sendiri bahawa di sebalik parlimen tu ada orang-orang tulang belakang parlimen tu. Pengurusan-pengurusan pentadbiran, government servant yang
yang memastikan parlimen tu tetap berjalan. Akhirnya kita sedar lah, betul tak Jad? Dulu macam duk komplain, apa YB ni tak bagi duit, apa, kenapa tak boleh masuk parlimen, kenapa tak boleh masuk ramai. Saya pun memahami sekarang, kenapa tak boleh masuk parlimen tu ramai. Satu-satu masa Jad. Kalau dulu banyak bunyi sekarang lebih banyak diam lah. Lebih memahami. Jadi nampak dah tua lah. Lebih diam sikit lah. Sebab pada akhirnya kita akan menyedari bahawa tak semua benda rakyat perlu tahu, dan tak semua benda yang dia ada tahap dia yang kita boleh tahu. Sekarang ada cakap macam ni. Itu je. Dulu kalau dengar benda ni, kita punyalah komplain kan. Alah, kata nak merakyat, takkanlah semua benda tak boleh tahu. Tapi benda tu lah hakikat dia lah kan. Hakikat sebenar. Saya rasa pengalaman intern yang kita sekarang ni, kita boleh kata we are in the half of our journey. Maksudnya kan, untuk kita habiskan intern, kita habis 22 kita habis Jumaat tu. So nanti mungkin pada weekend tu kita try record juga kan. Summarize pasca kan. Alright. So untuk episod kali ni kita cakap tentang dua isu je. Tadi kita cakap tentang intern. So now kita akan pergi ke mengulas sikit lah, around 10 minutes macam tu. 10 minit kita nak mengulas tentang apa yang berlaku pasca pilihan raya negeri. Podcast kita kan selalu ditembak dengan kita ni one sided ke apa kan. For now saya nak jadi orang yang supaya penonton tengok saya ni tak adalah penyokong PH sangat. Jet saya faham lah kenapa. Tetapi saya ingin ini antara pengalaman bekerja dalam government servant. Kita professionally know how to critique when a politician is doing something wrong. Okay, so kita nak cerita lah. Aku pun akan walaupun ada warna, tapi kita akan cuba sampai baik untuk kritik lah kan. It's not about kritik untuk menjatuhkan. Kritik untuk membina. Kritikan dia membina kan. Okay. So, dan you're talking about facts lah. Facts. 6 negeri 3 expected lah kan. Expected. Kita pun status quo. Cuma apa yang mengejutkan sikit, macam dalam banyak podcast yang mengulas berita-berita, adalah pertambahan kerusi daripada Perikatan Nasional. Saya rasa seingat saya statistik paling banyak Parti PAS menang 140 something. 147 saya ingat. 148. 148 kerusi DUN tau. Dan nombor 2 adalah DAP. DAP. Bukan PH lah dia kiranya. Nombor 2 PH, lepas tu baru parti-parti yang lain lah. Cumanya kita nak highlight kan, maksudnya pertambahan kerusi Perikatan Nasional ni lah. PAS ni mewakili Perikatan Nasional kan. Jet rasa macam mana? Jet terkejut ke dengan pertambahan ni maksudnya, ataupun Jet tak terkejut in the first place? Kalau dalam konteks sebab sebelum ni aku lebih melihat Pulau Pinang, sebab aku daripada Pulau Pinang kan. Mungkin boleh ulas bab Pulau Pinang supaya kita boleh nampak khusus lah kan. Memang expected yang akan bertambah kerusi. Kerusi especially di seberang perai, tapi tak sangka sebanyak itu. Sebab kalau di Pulau Pinang dalam konteks Pulau Pinang sendiri, sebelum kita go to seluruh 6 negeri, di Pulau Pinang kita expect di seberang perai utara, di seberang perai tengah dan selatan, which is Seberang Jaya, Matang Pauh dan sebagainya, dan ke Ibung Tebal, tak jatuh di belah batas. Rupanya dari belah batas Seberang Jaya, Matang Pauh sampailah ke Ibung Tebal, semua kena tapau kursi Melayu. Dari Belah Batah 2-1 Penaga dan juga Pinang Tunggai jatuh ke PN. Puan Tampoh, tempat asal PMX, 3-0 kena ke PN. Itu yang Muhyiddin, Pengurusi Perikatan Nasional, kata kan. Dia mulakan statement dia dengan mengatakan Puan Tampoh tu dia dapat lah. Lepas tu di Bon Tebal, tempat Fadlan Sidik, Sungai Bakap pun kena. Di belah pulau ada sikit 1-2 kursi, Sungai Aceh dan selaku jatuh ke PN. So aku tengok benda ni, apabila berlakunya pertambahan yang bagi aku luar biasa,
untuk Perikatan Nasional, bagi aku parah lah. Sebab kalau dalam konteks kerajaan perpaduan, UMNO cannot deliver. Oh, you put the burden on UMNO. No, not really. Podcast ini merakam Not really. Tapi pada hakikatnya untuk sokongan undi orang Melayu, memang kita mengharapkan sebahagian besarnya kepada UMNO untuk deliver. Tapi benda ni berlaku sebaliknya. So kecewa sikit lah. Before we go further. So number one, Jet meletakkan kehilangan besar kawasan-kawasan itu disebabkan bagaimana UMNO tak dapat nak deliver pengundi-pengundi. Betul. Supaya kita kata kan sebelum ni the mathematics is simple lah kan. PH campur dengan BN, maksudnya pengundi BN tu yang Melayu majoritinya boleh masuk ke dalam tu dan akan menang lah kan. Which is urban dengan rural, gabung kita boleh dapat banyak kursi. Boleh dapat lah. Simple lah calculation. Tetapi realiti di bawah tu, especially dengan orang muda yang baru boleh mengundi kan, it's not simple as that kan. So saya mungkin nak bercakap tentang Selangor lah. Saya IC10. Okay. Saya juga menghadapi, kami di Selangor menghadapi kecewaan juga. Apabila Perikatan Nasional, okay, yelah, dalam ni saya akan pakai baju PH dulu. Kita kehilangan 22 kerusi, which is in the first time. Sebelum ni kita ada two-third majority. Penang tak hilang lagi two-third majority. Di Selangor kita dah hilang dah 2/3 dewan. Maksudnya 34 PH ambil, 22 Perikatan Nasional ambil. Dan yang paling dahsyatnya kita tengok kemasukan semula Azmin Ali, ataupun dia berjaya mempertahankan kerusi adun dia lah, walaupun dia bukan di Bukit Antarabangsa. Dia kini di Hulu Kelang. Dia menang 1,600 majority. Lepas tu Gombak Setia, dia punya wallet kanan dia, bukan wallet kanan, hulu balang kanan dia, Hilman Idham, menang puluh undi je. Lepas tu hulu balang dia yang daripada Seberang Jaya masuk Selangor dekat Taman Medan boleh menang 30 something, 30 di Taman Medan. So saya rasa benda ni is a wake up call kepada kerajaan negeri Selangor. Even kawasan saya di Semenyih pun hilang. Itu ada isu lain lah, sebab Barisan Nasional sebelum ni dia tak terlalu banyak tumpukan kat sana lah kan, kawasan Semenyih tu. Sebab saya Bandar Seri Putera, tapi dia masuk ke situ. Cumanya di kawasan Bandar Seri Putera ni, kalau kita tengok map, dia paling besar pengundi PN tau. Maksudnya saya punya sekolah yang saya undi tu, majoritinya kotak undi yang dibuka adalah kotak PN. 10 yang dibuka, 9 PN, 1 je PH. Ini yang dibuat oleh Malaysia Kini lah kan, Malaysia Kini punya mapping apa tu kan. So saya rasa macam meranjatkan faktor saya rasa kan. Faktor yang paling besar adalah dia, Selangor ni dia main wave national. Saya rasa walaupun kita tanya rata-rata lah kawan-kawan kita kan, diorang sebenarnya berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan negeri. Tetapi apa yang impact kepada pengundi adalah in the end isu Melayu, isu wave. Walaupun kita tak setuju dengan wave, apa kita panggil, gelombang hijau tu, dia sebenarnya berjaya untuk buat benda tu, bawa ke negeri Selangor. So, saya nak kata apa saya rasa faktor yang paling besar ni. Tapi apa yang paling aku belajar sekali dalam PRN, pasal PRN, saya belum letak lagi. Okay. Dia potong kan. Saya tengah berkira-kira. Jet letak kesalahan UMNO. Saya rasa kesalahan jentera komunikasi kerajaan perpaduan di pusat. I see. Dia tak communicate apa yang performance kerajaan persekutuan buat di peringkat bawah. Kita kena tahu pengundi Selangor ni dia pragmatik. Dia faham Selangor ni berada di pusat pentadbiran negara. Jadi bila dia tengok walaupun kerajaan negeri tu perform, tetapi kerajaan persekutuan tu tak perform, dia tengok isu-isu yang berbentuk nasional. Sebab dia akan tengok isu harga barang, isu gaji, isu benda-benda ni. So dia rasa benda tu tak macam tak ada benda yang besar dibuat oleh kerajaan persekutuan. Akhirnya apa yang dia orang buat, dia orang terpaksa termakanlah dengan benda, bukan terpaksa makan, dia orang memang kena makan dengan benda-benda isu race, religion dan royalty ni.
Even isu Sanusi hina Sultan Selangor pun tak termakan. Orang Selangor. Kalau nak kembangkan sedikit apa yang diulas oleh Syami, apa yang aku paling belajar daripada PRN tempoh hari adalah memang tepat sekali bahawa rakyat Malaysia mengundi bukan berdasarkan daripada melihat kepada calon, tapi dia melihat kepada parti. Logo parti itu sendiri. So kalau melihatkan kepada logo parti, faktor-faktor yang ada memang melibatkan isu-isu nasional lah. So kalau kita tengok sepanjang siri kempen tu, kalau dari sudut kerajaan pusat. Yang Syami cakap, kita akan nampak memang berlakunya siri serangan di antara kedua-dua pihak. Dan benda itu sebenarnya siapa yang serang siapa kan? PN serang Kerajaan Berpaduan, Kerajaan Berpaduan pun serang lah. So dua-dua ofensif lah. Dua-dua ofensif. Tapi ada yang menyatakan bahawa kerajaan seharusnya fokus buatlah kerja hang. Hang tak perlu nak ofensif. Hang buat kerja hang, buktikan, dan nanti orang akan tahulah. Orang tahu dan orang akan sokong. Itu antara satu faktornya lah. Okey. Selain daripada itu adalah gelombang Melayu Islam ni, aku tak tahulah aku ni being denial ataupun tidak, tapi sebenarnya benda tu memang ada. Benda tu memang orang pegang, dan aku tak faham sebab until now 2023 2023 masih lagi orang termakan dengan ideologi tu. Is it true? Saya tak nampak isu gelombang Islam ni satu masalah. Kalau kerajaan macam Jet sendiri kata tadi, kerajaan persekutuan know how to handle economy. Macam kita tengok sendiri, naratif ekonomi madani tu kan, yang sepatutnya bagi saya patutnya dia sedikit lambat dibentangkan. So rakyat tak dapat nak faham dulu. So bila dia masuk PRN, orang tak nampak pun apa benda yang tu. So kalau bila orang tak nampak, so dia akan undi tu, dia lebih, ni kita faham politik PRN ni, pilihan raya ni, dia tentang emosi je. So hang akan undi sebabkan emosi. Bila hang tengok, oh betul lah Islam ni betul-betul, kita tak nafikan ini kelebihan PAS. Politik dia beyond this world. Saya setuju, walaupun hang gelak lah kata dalam Sanusi, dalam Keluar Sekejap punya podcast kan, saya sebenarnya saya nak kata benda PAS tu bawa beyond Islam tu betul. Sebab apa yang parti, kita kena terima hakikat. Sekarang ni kita sedang menuju ke arah politik yang polarized ya. Macam kata kalau kawasan ni kawasan Cina, kawasan yang mix, confirm akan pergi ke kawasan PH. So kawasan yang Melayu sekarang ni semua akan pergi ke kawasan Perikatan Nasional, majoriti Melayu. So our politik macam Prof Wong Chin Huat kata kan, it's not competitive anymore. So hang tak ada dah kawasan yang, kalau kawasan ni Melayu mungkin DAP boleh menang, mungkin parti lain boleh menang. Tapi tak, ni kalau parti tu bukan parti Melayu, dia tak boleh menang kawasan tu. Kawasan parti tu bukan parti Cina, dia tak boleh menang. So nak jadikan cerita, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Ada satu podcast saya dengar, dia kata ini sebenarnya salah penyokong masing-masing. Ni nak bantai PH ni. Kita sebagai orang PH, kita terlalu berada dalam bubble kita. Penyokong PN pun berada dalam bubble mereka sendiri. So apa yang kita salah buat, macam Jack kata tadilah, kita terlalu ofensif. So hang tengoklah kan, bila ada satu-satu isu kan, kita terus membantai dia orang. Kita terus menyalahkan, oh kenapa di Kelantan ni nak mengundi PAS, lepas tu tak apalah, biarlah dia orang nak jadi miskin sampai bila-bila. Kita berada di dalam denial kita sendiri. Betul. Patutnya kita janganlah cakap macam tu. Kita cakap, okey tak apa, kita akan terus bekerjasama dengan ni kan. Okey, kita nampak orang atas buat macam tu, Anwar Ibrahim buat macam tu, tapi orang kat bawah ni still duk cucuk lagi, duk menghina. Kita menghina lah kan. Kita kata orang di negeri yang menyokong Perikatan Nasional, dia kata kau nak kekal mundur macam tu, kau undilah Perikatan Nasional. Jadi bagi saya, kita tak ada satu inisiatif untuk kita pampered dia orang. Pampered ni pujuk. Kita tak ada politik yang nak kata tak apalah. So kita nak tunjuk secara halus macam mana PH ni boleh memenangi hati orang Melayu. Orang Melayu ni Jet, dia
Hati dia lembut, dia boleh tukar, dia pragmatik. Jangan kata dia termakan dengan ideologi. Jadi salah besarnya adalah PH terlalu di dalam bubble dia dan terlalu rasa dia tu betul. He is right on all things. So itulah saya kata antara kesalahan besar kita penyokong ni. Last before we conclude, then we end this episode. To be fair, kita pun kena berlaku adil juga untuk kerajaan perpaduan. Ni nak backup boleh Kalau Syami sentuh dari sudut komunikasi, kerajaan perpaduan ataupun kerjasama yang dibentuk antara parti-parti dalam gabungan ni sebenarnya baru berusia 8 bulan. Kalau dalam usia sabar. Manusia manusia apa kalau baby 8 bulan baru. Nak bercakap pun tak boleh lagi. Nak apa pun tak boleh. Asal warna pun tak nampak lagi. So kerjasama tu dia tak betul-betul synchronize antara semua lagi. Dan selain daripada tu, UMNO itself, aku tak adalah nak salahkan UMNO. PH pun memang komunikasi, kita boleh kata you know lah PH dulu top komunikasi. Tapi why bila dia masuk kerajaan flip flop. I cannot itu tak apalah. PH tahulah kan macam mana. Tapi kalau nak cakap dari segi UMNO pun, dia dah jadi being denial sebab dia apa-apa dia nak cari jalan shortcut untuk nak salahkan satu pihak. Sebagai contohnya, dia nak salahkan Presiden lah, Presiden UMNO tu sendiri. Aku tak backup Zahid Hamidi, tapi bagi aku kita masuk pilihan raya sama-sama. Dan kalau kita nak analisis di mana kelemahan kita, kita kena admit kelemahan sama-sama lah. Janganlah oleh kerana hang rasa hang kalah dan hang kecewa, hang tuding jari kat semua orang. Dia ni salah. Come on bro. Macam tu lah. Sebab aku faham pada satu ketika kita banyak kali kecewa dengan Pak Syekh. Dan kita banyak kali duk rasa Pak Syekh patut step down. Even PH pun kalah teruk dekat PRN Johor. Tapi orang tak salahkan Anwar juga waktu tu, betul tak? Ada, yelah. Tapi ada. Kita kena compare apple to apple. Ya. Betul lah tu. Tapi macam tu lah. Oleh kerana mungkin disebabkan UMNO dah lama sangat duduk di atas, dan dia baru terima kekalahan by kekalahan. So dia akan rasa sementara dia nak kuatkan balik kekuatan dia tu, dia merasai sebegitu. Itu salah satunya lah. Selain daripada tu, memang komunikasi PH tak memuaskan pun sebenarnya. Cannot deliver lah. Sampai sekarang kalau tanya apa, kita turun ke rakyat, kampung-kampung, orang kampung ni, faham ke makna madani? Aku rasa tak faham. Betul. Orang tak faham apa yang PM cuba nak bawa sampai sekarang. So benda tu yang sebenarnya tak kita boleh nampak resultnya daripada PRN lah. Impact tak ada. Tak pada rakyat yang dia tak faham Malaysia Madani, yang pada hakikatnya kalau kita cuba rungkaikan, bagi aku not perfect tapi okey lah, adalah hala tujunya kan, nak membangunkan satu ketamadunan. So benda ni tak adalah nak salahkan banyak pihak, tapi perlu perbaiki sama-sama. So you admit again the communication? My last conclusion is Syami today jadi pro PN lah. Mana ada pro PN? Saya menjadi realistik. Okay, Jet dah conclude. Saya concludekan in 2 minutes. Number one, communication is still my bitter part of PH. Sebab bila kita turun bawah, orang cak kata orang tak faham tentang Madani kan. Orang tak faham bahawa sekarang ni realistik je. PH, orang macam ni, orang UMNO sendiri turun bawah, dia tak terangkan bahawa PH sekarang dah dengan UMNO. So bila sekarang orang UMNO ni pengundi dia tau, bila dia tengok kat situ kawasan patutnya BN bertanding tapi PH yang bertanding,
In the end automatic dia undi PN. Kita bukan nak salahkan pengundi. Sebab kita kata sekarang ni UMNO sendiri tak buat benda yang dia buat dulu. Bila dia tengok, ini saya tanya kawan-kawan BN juga bila sekarang UMNO bergabung dengan PH, dia buat kerja apa yang PH buat? Oh, buat truck, pergi ceramah ni. Patutnya UMNO gunalah kekuatan dia, turun ke bawah, ketuk rumah ke rumah. Tapi dia masing-masing dah terlalu kita kata dah tidur sebantal kan. Dia rasa seronok lah kan. So dia tak buat benda tu. Dan orang UMNO sendiri akui benda tu. Dan sekarang ni kita tengoklah PRK Pulai kan, adakah dia akan perbaiki benda ni? That's number one. And number two, saya still nak kata Jack kata 8 bulan ada ke tanda-tanda kita nak berubah? As in? Maksudnya dengan kekalahan tu nak berubah. Bagi saya, kalau dia rasa nak berubah, benda pertama yang dia kena buat apa? Buatlah kata nak reshuffle kabinet. Tukarlah orang yang kata tak sepatutnya ada dekat jabatan tu ke, apa benda ke, tukarlah. Susah. Cannot. Come on lah. Especially about reshuffle cabinet. First of all, you have to know that nak buat satu-satu dasar dan polisi, it takes time. It takes more than 6 months. So, tak susah kalau nak reshuffle ni. Itu sendiri akan menunjukkan kelemahan Perdana Menteri. Sebab dia boleh buat suka-suka hati dia untuk tukar tanpa dia memikirkan apa impak terhadap polisi yang dah lama dirancang. Sebab lain menteri, lain idea. So okay. So betul lah. For me perbaiki communication je. Yelah, tapi sekarang ni kita tak nampak pun tanda-tanda nak perbaiki communication tu. Maksudnya orang yang di jabatan tu pun tak ditukar. Kita kena ketuk sikit lah yang atas tu. Betul lah rakyat kata ni referendum untuk tolak. Referendum. Okay, itu je. Kita jumpa episod seterusnya. Mic drop dia tu. Kita jumpa untuk episod seterusnya. Alright, baik. Jom sembang. Assalamualaikum.